Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Jadi untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Haizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah. Jadi petang ni kita nak bincang pasal sakit dada. Sebelum kita teruskan, saya nak beritahu saya yang bila kita cerita pasal sakit, kita kalau waktu saya start belajar perubatan dulu, bila kita dapatkan riwayat pesakit, bila dia komplain sakit dada, kita akan tanya banyak perkara tentang sakit dada tu. Sebab apa? Kita nak tahu dari mana punca sakit tu datang. Bila kita dah tahu dari mana punca sakit tu datang, baru kita tahu sakit tu sakit apa, kemungkinan besar sakit apa, baru kita boleh tahu apakah investigation atau penyiasatan yang boleh kita lakukan, dan boleh kita juga tahu dia punya rawatan. Bila patient ataupun anda komplain sakit dengan doktor, selalunya doktor akan tanya sakit tu macam mana, berapa lama dah sakit, apakah perkara-perkara yang menyebabkan sakit tu datang, apakah perkara-perkara yang menyebabkan rasa sakit tu hilang, ataupun apa juga yang berlaku sebab tu sakit tu datang. Okey. Jadi saya akan ceritakan secara ringkas. Seperti yang selalu saya beritahu sebelum ni, saya di sini bukan untuk mendiagnose, tapi saya nak bagi tahu satu info yang mana bila katakan anda dah habis setengah jam yang saya ceritakan pasal sakit dada ni, saya harap anda dapat membezakan antara beberapa penyakit berdasarkan organ yang terlibat di dalam dada. Sebab di dada kita ni dia ada banyak organ yang terlibat, banyak sangat organ yang terlibat. Jadi bila anda cakap sakit dada, dia bukan hanya kita rujuk pada jantung sahaja. Sakit dada boleh bermula dari banyak tempat. Yang pertama memang jantung, yang kedua paru-paru. Saya lukis kasih senang sikit lah, supaya kita semua boleh faham. Sebab kadang orang ingat kalau sakit dada je sakit jantung. Tak semestinya. Asal sakit dada sakit jantung. Itu bukan satu perkara yang betul lah. Jadi sebenarnya bila kita cakap sakit dada, ada beberapa perkara, ada beberapa organ yang terlibat. Sakit dada ada beberapa organ yang terlibat di dalam dada. Pertamanya ialah memanglah jantung. Itu yang pertama. Mungkin disebabkan oleh sakit jantung. Jantung tu sakit, maka dada pun boleh rasa sakit. Yang kedua, sakit paru-paru. Bila paru-paru sakit, jadi dada pun boleh sakit. Yang kedua. Yang ketiga ialah masalah musculoskeletal. Musculoskeletal maksudnya otot dan musculoskeletal, otot dan tulang pada dada. Musculoskeletal. Yang keempat ialah mungkin gastrointestinal. Yang ini mungkin perut. Boleh juga sakit dada tapi dia sakit di perut. Daripada perut mula dia. Dan juga mungkin juga sakit oleh saraf. Saraf pada kulit, dan juga mungkin disebabkan oleh salur darah. Dan ada juga yang tak ada kena-mengena pun dengan sakit dengan organ. Yang ini kita panggil emosional lah, emosi. Kan? Jadi bila kita tengok kat sini kan, ada banyaklah sebab yang boleh dizahirkan dengan sakit dada. Yang paling biasa ialah jantung lah. Sakit jantung ni memang sangat common. Cuma sakit dia berbeza-beza. Bila anda cakap sakit dada, doktor akan tanya, satu, bilakah mulanya sakit itu? Sebab kalau katakan sakit tu ialah sakit jantung, selalunya dia akan dia boleh trigger daripada
orang yang kita cakap ada kencing manis, mungkin ada darah tinggi, mungkin juga ada kolesterol, dia pergi main badminton, tengah main badminton tiba-tiba dia sakit dada. So itu mungkin lebih kepada suspek jantung. Tapi kalau katakan orang tu ada GERD ataupun ada gastrik, sakit gastrik kan, dia punya sakit dada dia bermula apabila dia terlepas ataupun dia tidak jaga makan dia pada waktu yang tepat. Contoh waktu lunch, sepatutnya dia lunch, dia tak ambil lunch, lepas tu malam tu dia start sakit dada, rasa macam pedih ulu hati. So mungkin dia berasal daripada gastrointestinal, daripada perut lah. Ataupun sakit dada tu bermula daripada kemarin dulu ataupun semalam dia pergi balik kampung, dia menebas, dia potong rumput di kebun dia atau dia pergi ladang, dia angkat berat, besok paginya dia cakap dia punya dada dia sakit, bila dia tarik nafas pun sakit, bila dia angkat tangan pun sakit. So mungkin dia punya sakit tu disebabkan oleh otot dan tulang dia. Dan juga ada kadang-kadang dia cakap sakit dada tu bila dia ada selepas dia batuk-batuk yang teruk, kadang-kadang batuk sampai keluar kahak yang berdarah. Mungkin disebabkan oleh paru-paru dia, mungkin dia kena ada TB ataupun ada pneumonia. Jadi ini semua adalah sakit dada dan dia punya sebab-sebab dia. So banyak. Emosi ni senang, selalunya macam anxiety ataupun depression, yes, dia boleh dapat sakit dada. So inilah dia, kita tengok dia punya sebab-sebab dia. Okay. Sampai sekarang okey boleh nampak kan? Jadi sebenarnya bila orang komplain sakit dada bukan selalunya jantung sahaja. Kita nak bezakan antara sakit semua ni ialah kena buat test lah. Selalunya kena datang ke klinik. Doktor akan buat pemeriksaan dulu, pemeriksaan fizikal. Selepas dia dapatkan history, sakit tu dekat mana, macam mana rasa sakit dia, mencucuk ke, menekan ke. Jadi ini semua akan kita boleh narrow down ke manakah kita punya sebab dia, apakah sebab dia. Begitu. Contoh macam saya tengok kat sini sakit dada macam penat dan stres. Ya betul. Kalau nyat-nyat sekarang saya cakap tadi. Macam mana? Saya share dululah sebelum saya raikan soalan, saya share dulu dia punya gambaran. Apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan sakit dada yang ini adalah semua. Okey, contoh kita tengok kan dekat graf ni, saya harap di gambar ni semua orang boleh nampak. Okey, kalau boleh nampak, bagi tahu boleh nampak kan? Okey, bila kita tengok orang lelaki ni dia pegang sakit dada begini, selalunya dia mungkin ada sakit, dia mungkinlah sakit jantung lah. Bila selalunya orang sakit jantung ni dia akan genggam dia punya tangan dan dia letak begini sebab apa? Dia punya sakit dada ni tipikal dia macam menekan begitu. Dia rasa macam menekan dan menggrip, macam ada yang menggrip dia punya jantung ni begitu. Jadi yang pertama kita tengok kardiak. Kardiak ni coronary artery disease. Maksudnya arteri koronari dia tersumbat. Aortic valvular disease. Yang ni kalau katakan dia punya valve ataupun dia punya injap dia rosak. Pulmonary hypertension, ini kalau dia punya ada darah tekanan tinggi pada dia punya pulmonary artery dia. Mitral valve prolapse ni pun ialah valve lah, dia punya injap. Pericarditis ni ialah inflamasi pada kantung jantung tu. Yang ini idiopathic hypertrophic subaortic stenosis ni agak jarang lah kita jumpa di sini. Yang kat sini yang kita selalu yang jumpa paling biasa ialah coronary artery disease ataupun yang kita panggil heart disease, ataupun kita cakap serangan jantung ataupun angina, tu kita heart attack lah. Ini yang paling biasa. Tapi dia punya sakit dia berbeza dengan sakit contoh yang neural herpes zoster ni berbeza. Okey. Yang kedua ialah disebabkan oleh pulmonary. Pulmonary ni ialah kita punya paru-paru, salur paru-paru. Pulmonary embolism. Pulmonary embolism ni ialah satu keadaan di mana kita punya ada blood clots ataupun ada darah beku yang tersumbat di dalam paru-paru yang menyebabkan dia rasa susah nafas dan dia rasa sakit dada. Pneumonia ni ialah jangkitan pada paru-paru. Pleuritis ialah jangkitan pada selaput pleura di luar paru-paru. Pneumothorax ni ialah apabila kita punya paru-paru kita selalunya trauma dia jadi mengecut, pneumothorax, dan ada angin di dalam pleura, dia berbeza. Pulmonary pleurisy collapse lung ialah pneumothorax lah.
Okey, yang seterusnya ialah kita jangan tengok emotional lah. Emotional last sekali lah. Ini vascular ialah dissection of aorta. Ini ialah pada salur darah, pembuluh darah yang paling besar iaitu aorta yang keluar daripada jantung. Maksudnya pergi ke arteri. Di aorta ni yang paling besar tu yang keluar daripada jantung, dia punya dinding dia split, dissection. Maksudnya dia punya dinding dia terpisah. Jadi ini boleh menyebabkan sakit dada yang tiba-tiba. Neural ni ialah herpes zoster ni ialah pada kulit. Ada setengah orang yang ni kita panggil kayap. Kayap yang mana dia punya kayap tu pada distribusi saraf pada kulit. Contoh kalau macam dia punya distribusi dia sebelah kiri kan, atas ni, dia akan pusing ke belakang. Selalunya kayap ni kita boleh nampak pada kulit, dia rasa sangat sakit. Kadang dia punya sakit tu berpusing mungkin sampai ke belakang. Ini adalah disebabkan oleh kuman herpes zoster yang menyerang kita punya saraf. Yang seterusnya ialah musculoskeletal lah. Ini kita punya otot, kita punya ligamen, kita punya tendon, kita punya tulang rusuk lah. Kita panggil costochondritis. Tulang rawan, sendi antara rawan dengan rusuk kita ni. Kita punya sternum dengan rusuk ni, dia ada inflamasi, dapat keradangan. So kita panggil dia costochondritis. Ataupun arthritis. Yang ni mereka yang ada arthritis. Kadang-kadang dia punya arthritis di belakang. Jadi sakit dada dia kadang-kadang sampai ke belakang. Muscular spasm ni untuk orang yang kadang-kadang pergi yang dah lama tak exercise, dia pergi angkat berat. Jadi kadang-kadang dia punya muscle dia stretch. Dia ada, kita cakap micro tear kan. Jadi kadang-kadang dia punya dada dia sakit. Baru lepas angkat berat, dia pindah rumah kan, angkat berat. Dia rasa dada dia sakit. Bila dia bergerak pusing kiri kanan sakit, so mungkin disebabkan oleh dia punya muscle dia, muscular spasm. Bone tumor ni agak jarang lah dekat sini. Dan yang last kali, yang second last, sebab yang last kali yang ini yang paling jarang, bukan paling jarang, yang last kali kita consider ialah emotional ni, anxiety and depression. Selepas kita consider gastrointestinal ni perut lah. Contohnya peptic ulcer disease ni gastrik lah, gastritis, ataupun bowel disease, ataupun ada bowel hiatus hernia. Yang ni orang cakap dia ada kaitan dengan GERD. Dia ada hiatus hernia. Okey juga mereka yang ada boleh pancreatitis. Dia punya pankreas ada inflamasi, ataupun cholecystitis. Cholecystitis ni ialah batu karang, batu hempedu. Jadi ini semua gastrik, hiatus hernia, GERD, pancreatitis dengan cholecystitis ni, batu hempedu ni boleh datang dengan sakit dada, tapi sebenarnya dia di epigastric region, pada kawasan tengah-tengah tu. So dia rasa macam sakit dada. So nak kena tengok, nak membezakan antara sakit ni semua ialah karakteristik sakit tu, karakteristik sakit dan karakteristik penyakit dan karakteristik presentation dia adalah berbeza antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Dan selalunya kalau kita susah nak bezakan, memang kita kena buat pemeriksaan di klinik ataupun di hospital. Selalunya kita paling basic kita buat ECG lah. Nyat-nyat. Jadi saya cuba raikan soalan lah kan. Nyat-nyat cakap saya akan sakit dada bila saya rasa penat dan stres. Itulah saya cakap tadi. Untuk yang last kali kita tengok kat situ, boleh nampak tak? Ada anxiety and depression. So kalau orang yang memang dia ada selalu anxiety, dia ada selalu ada risau ataupun gelisah yang berpanjangan, dia memang boleh rasa sakit dada. Dan dia adalah vicious cycle, dia berulang. Dia rasa risau gelisah, dia sakit dada, lepas tu dia takut kena heart attack. Jadi dia punya kerisauan tu akan makin jadi lebih teruk. So dia begitu. So emotional dan depression. Tapi selalunya kita kena excludekan penyakit-penyakit fisiologi dulu. Kalau dah fisiologi tak jumpa, baru kita boleh bagi diagnosis untuk emotional. Aluderian Ivan, okey, hai. Ros Ali, Waalaikumsalam. Aluderian dia tanya ke? Kenapa dada boleh berdebar-debar tiba-tiba macam baru siap berair? Kalau katakan yang ini, berdebar-debar, okey, berdebar-debar selalunya yang macam saya cerita pada hari Selasa ke tu, berdebar-debar kalau tak ada sebab, kita takut mungkin ada hyperthyroid. Kena cek hormon thyroid. Okey. Esther,
Saya pernah sakit dada, pergi cek hospital gastrik. Tetapi saya tidak rasa sakit perut. Dibagi buat buang angin dan gastrik. Baru okey. Itulah saya cakap tadi. Seperti yang saya sharekan dalam poster tu, kalau kita nampak dalam gastrointestinal tu, sebelah bawah sini ni, ada ulcer disease ataupun hiatus hernia bowel disease. Yang ini adalah termasuk di dalam gastritis termasuk sini, GERD pun termasuk sini, hiatus hernia pun termasuk sini. Okey. Muhammad Ashraf, tak tahu nak cakap sengal ke sakit, tapi ada sekali tekan-tekan macam sakit, kiri pun ada sakit, kanan pun ada sakit, tapi tepi dada pun ada. Kalau dia sakit tu di dinding rangka, tulang rusuk rangka kita, ada kemungkinan dia adalah, kita cakap yang ini, mana chest pain dia. Ini musculoskeletal. Mungkin juga costochondritis, inflamasi pada tulang rawan pada dinding kita punya chest wall tu, ataupun arthritis ataupun muscular spasm. Okey. Okey, Nur Alis 2. Ada selalu berdebar-debar. Okey, selalu kalau berdebar-debar ni tu saya cakap tadi. Yang kalau saya bincang hari Selasa hari tu, berdebar-debar ni memang pada jantung, tapi selalunya kalau katakan umur masih muda, saya suggest untuk kita cek kita punya hormon thyroid lah, hormon thyroid. Ramai orang yang ada thyroid yang tinggi, hypothyroid, memang dia boleh datang dengan berdebar-debar walaupun dia tak buat apa-apa kerja. Begitu. Siti Hadijah, kolesterol tinggi juga adakah sebab sakit dada, doktor? Okey, secara direct kolesterol yang tinggi tidak akan menyebabkan sakit dada. Okey? Secara direct maksudnya ramai orang dekat luar sana yang berjalan-jalan dengan kolesterol yang sangat tinggi, kadang-kadang sampai 6, 7, tapi mereka boleh berfungsi ataupun hidup seperti biasa. Tak ada sakit dada. Kolesterol hanya kita nampak dia boleh menyebabkan sakit dada apabila dia menyebabkan coronary artery disease ni. Menyebabkan heart attack. Okey? Bila kolesterol tu tinggi, ada risiko seseorang tu untuk kena heart attack disebabkan oleh kolesterol tu mendap di dalam coronary artery yang supply darah ke jantung. Okey? Jadi kalau katakan kolesterol tu menyumbat, bila orang tu dapat heart attack ataupun angina ke, maksudnya dia punya salur darah dia separuh tersumbat, maka dia boleh dapat sakit dada. Tapi kolesterol sendiri dia tidak boleh menyebabkan sakit dada. Saya harap saya punya penerangan dapat difahami lah kan. Terima kasih Siti Hadijah kerana menanya. Okay, siapa lagi? Marian kadang-kadang rasa dada tengah macam terkoyak waktu bangun dari tidur. Ini mungkin kita tidak tahu. Kalau kita tengok kan daripada sebab-sebab dekat sini, ada kemungkinan dia daripada sini, musculoskeletal lah, rasa koyak. Cuma kalau untuk kepastian, adakah kalau dia berulang atau berpanjangan, lebih bagus untuk cek dengan doktor di klinik. Mungkin doktor boleh buat pemeriksaan ECG untuk tengok jantung. Mungkin juga boleh buat X-ray untuk tengok dia punya tulang, untuk tengok dia punya struktur organ dalaman seperti jantung, dia punya paru-paru semua. Dan mungkin juga doktor boleh buat ambil darah untuk tengok sama ada dia punya sakit tu kita ada relation dengan jantung atau tidak lah. Henry James, kalau sakit dada selepas makan, lepas tu susah mau bernafas, tangan peluh, kuku, begitu juga bibir. Okey, Henry James. Lepas makan Okey, kalau lepas makan ni susah mau bernafas, mungkin terlebih makan kali kot. Terlebih makan kali, kita tidak tahu, ataupun ada kita cakap duodenal ulcer. Duodenal ulcer, dia ulcer di dalam perut tapi kawasan duodenum, dia punya sakit dia selalunya selepas makan. Kalau gastric ulcer, selalunya dia sakit kalau dia tak makan. Tapi kalau ada setengah ulcer, dia sakit tu dia selepas makan. So nak kena cek. Ada lebih bagus untuk cek dengan doktor di klinik. Zuhairi Saudin, okey. Macam mana bezakan dengan sakit jantung? Keredangan dengan sakit jantung. Apa rasa itu? Okey. Soalan yang bagus, Ibu Iman. Macam mana nak bezakan keredangan dengan sakit jantung? Okey. Apakah penyebab dada rasa mencucuk tapi hilang dalam masa singkat setelah minum air? Okey.
Adakah kepekatan darah juga mempengaruhi sakit dada? Ui, banyaknya soalan dia. Agak teknikal ni. Okay. Selalunya bila kita tanya pasal sakit dada, kita akan tanya untuk bezakan keradangan sakit jantung ialah paling mudah lah. Paling mudah. Pembezaan dia satu dengan buat test. Satu test namanya ECG. ECG. Test. ECG test ni boleh dibuat di klinik lah selalunya. Kalau katakan dia keradangan pada kita punya tulang selangka, tulang rusuk, ataupun kita punya joints tu kan, itu maksudnya costochondritis, inflamasi, keradangan dan sakit jantung, selalunya ECG kita boleh nampak ada perubahan. Kalau katakan orang yang ada keradangan pada kawasan kita punya tulang rusuk, selalunya ECG dia takkan berubah. Ini ECG normal. Penyebab rasa mencucuk tapi hilang dalam masa singkat setelah minum air. Okay, itu mungkin disebabkan oleh kita punya indigestif ataupun kita punya gas mana tadi? Sekejap Mereka yang ada, contoh mereka yang ada gastrointestinal kan? Sekejap saya tunjuk. Mereka yang ada gastrointestinal disease ni, contoh macam GERD lah, macam GERD. Bila ada gas naik, yes, dia boleh menyebabkan sakit dada. Sebab gas asid dia naik, tapi bila kita minum air, dia akan kurang. Kepekatan darah mempengaruhi sakit dada. Saya tak faham soalan lah. Kepekatan darah. Saya tak berapa faham soalan sebab darah pekat ke cair sakit dada. Kalau katakan seorang tu ada anemia, anemia ialah dia punya mungkin darah dia kita panggil cair lah. Sebab darah merah dia kurang, yes, dia boleh ada sakit dada, dia lebih prone untuk dapat sakit dada ataupun chest discomfort kalau dia ada anemia berbanding kepekatan darah yang normal begitu. Saya harap saya dapat menjawablah soalan sebab soalan dia kadang soalan tuan ibu Iman puan ke cik ni, saya tak berapa faham tentang kepekatan tu. Yes, thank you. Okay, terima kasih Dorin, Nandu. Baru masuk, tak apa. Masih lagi baru 24 minit. Norkait Lee, okey, dada bantu. Okey, Jared. Saya selalu sakit dada kiri dekat area jantung, lepas tu pindah kat bahu, dekat bawah bahu, pada sampai siku. Kemudian full check, result semua okey, dada tu lalu ditekan, tak ada sakit tapi sakitnya on off. Nafas saya okey, cuma sakit selalu buat gelisah. Itulah saya cakap tadi, ada kemungkinan ia disebabkan oleh musculoskeletal. Kalau dah buat pemeriksaan dengan doktor, ECG tunjukkan normal, ada kemungkinan disebabkan oleh musculoskeletal ataupun costochondritis. Jadi costochondritis ni ialah inflamasi pada kita punya otot, ligamen, tendon dan tulang pada kita punya tulang rusuk. Begitu. Sebab kalau katakan dia disebabkan oleh jantung, selalunya kita boleh jumpa dia punya apa tu? Dia punya kita boleh detect lah, kita boleh dapat detect daripada ECG ataupun kita buat pemeriksaan darah ataupun kita boleh buat echo. Nurul Ashikin, dok, saya kadang-kadang sakit dari sebelah kiri, nak tarik nafas pun kena slow-slow. Kalau tarik nafas macam biasa sakit mencucuk. Baru okey, ya itu sendiri dia cakap mungkin inflamasi pada kita punya dinding paru-paru kita lah, musculoskeletal. Eti Wong, pengalaman saya kalau marah saya rasa dah pandai sakit. Itu maksudnya dia suruh jangan marah, kena ceria-ceria selalu. Lepas makan terus buang. Apa ni Sharon cakap ni? Nombor satu ni. Lepas makan terus buang. Duodenal reflux. Adam Joshua, duodenal reflux dah cover ke belum dok? Also agak-agak bila? Duodenal reflux. Oh, ini very specific lah Adam. Saya kena study balik semula. Saya kena tengok saya punya nota. Saya akan ceritalah. Sebab selalunya yang paling common yang selalu jumpa lah ialah kita cakap yang ialah gastroesophageal reflux disease, GERD. Kalau duodenal reflux ni dia jarang sikit lah, Adakah kebas di bibir dan lidah itu tanda-tanda sakit jantung? Okey, kalau kebas lidah di bibir dan sakit di bibir dan lidah sahaja, kalau tak ada sakit dada, dia bukan tanda sakit jantung. Sakit jantung tu selalunya dia mesti ada sakit dada dan sakit dia tu referred. Dia referred pain. Dia punya sakit tu boleh daripada sini dia boleh pergi ke bahu dan tangan
sebelah kiri di dalam sinilah. Boleh nampak ke? Tangan sini. Sebab apa? Dia ada saraf yang supply kita punya otot jantung tu dengan saraf yang supply kita punya visceral, kita punya jantung, dan dia juga ada saraf yang supply kita punya kulit. Dia lalu pada saraf yang sama. So bila jantung kita sakit, dia punya sakit tu sebab dia sebelah-sebelah kan dia punya itu saraf. So kita rasa macam kita punya bahu dengan kita punya tangan pun rasa sakit dan kebas-kebas. Berapa peratus ECG boleh detect masalah jantung? Adakah ECG bacaan lebih tepat kalau kena echo, angio dan sebagainya? Okey. Soalan yang bagus Ashraf. Okey. Peratus selalunya untuk dia ECG ni kita cakap sebagai satu screening tool pun boleh, diagnostic tool pun boleh. Cuma ECG ni bila seseorang tu ada serangan jantung. Contoh kita cakap contoh dia punya salur tersumbat ataupun ada angina, dia punya salur dia menyempit. Yes, dia akan boleh detect 100% lah, hampir 100%. Okey, masalah jantung yang acute lah, yang acute. Tapi kalau contoh bila kita ada macam mana nak cakap bila keadaan di mana dia ada faktor risiko. Contoh dia ada kencing manis, dia darah tinggi, dia ada kolesterol, dia ada obesiti. Ini faktor risiko tinggi untuk mereka yang ada sakit jantung. Okey. Cuma kalau katakan waktu dia rehat, kita buat ECG waktu rehat, kemungkinan kita tak boleh detect. Kita tak boleh detect dia punya penyempitan salur darah dia dengan ECG biasa. Jadi untuk kes orang yang begini, kita boleh detect dia punya masalah jantung dia dengan kita buat treadmill. Treadmill ni maksudnya yang lari dekat yang stress test tu lah. Bila kita buat stress test, baru kita boleh nampak dia buat ECG juga, tapi waktu ECG tu dia buat stress, kita stresskan dia dengan suruh dia berjalan ataupun berlari dekat treadmill, dan kita boleh nampak perubahan pada jantung melalui ECG yang kita letak. So saya rasa kalau peratus tu saya tak boleh nak kata apa tu. Mungkin dia tengok situasi juga. Adakah ECG boleh macam lebih tepat kalau kena echo dia lah berbeza sikit. Echo ni dia macam ultrasound. Ultrasound dia akan tengok dia punya jantung punya pergerakan. Dia akan tengok dia punya pergerakan, dia tengok dia punya bilik tu, ada 4 bilik kan, atrium, ada 2, atrium kiri, atrium kanan, dia tengok dia punya injap, dan dia tengok dia punya ventricle sebelah bawah, dan tengok dia punya ketebalan dia punya dinding jantung. Lepas tu dia tengok ejection fraction dia bagus ke tidak. So echo dan angio adalah satu investigation dan diagnostik lah. Yang ini untuk mereka yang kita dah tahu yang dia ada kita dah suspek dari sakit jantung, kita buat angio untuk sama ada nak buat diagnostik ataupun nak buat rawatan sekali. Saya harap saya dapat menjawab lah kan Muhammad Ashraf. Soalan ni bagus. Hyperviscosity. Hyperviscosity. Kalau hyperviscosity dia yang ni saya kena check balik. Apakah rawatan ubat sakit costochondritis? Ibrahim bersatu. Costochondritis lalu kita bagi ubat anti-inflammatory anti-inflammatory medication lah, macam ibuprofen. Kadang-kadang ada orang dengan Panadol pun boleh, ataupun Ponstan pun boleh. Begitu. Sakit perut, sakit dada kalau kurang tidur. Okey. Yat Kanis Engging, dulu rasa sakit dada kalau kurang tidur. Maksudnya nak kena lebihkan tidur. Kalau kurang tidur, yes, kadang-kadang memang kita tidak cukup rehat. Okey lah, biasa tangan rasa sakit macam kebas tu jantung ke, tapi kolesterol agak tinggi. Kalau tangan sahaja sekebas, selalunya dia tak ada, dia secara sendirinya dia tangan saja yang kebas, selalunya dia tidak ada kaitan dengan jantung. Tapi kalau rasa sakit dada dan dia punya sakit tu pergi ke tangan kiri, di bahu kiri, ada kemungkinan dia ada kaitan lah, kita panggil referred pain. Untuk cek, untuk pastikan kita kena buat pemeriksaan di klinik, selalunya kita buat ECG. Okey,
Saya harap apa yang saya kongsikan hari ini dapat memberi manfaat. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan saya dari awal sampai habis. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.